SPRM tolong jangan main politik. Nampaknya begitu gigih pihak yang membenci bekas Menteri Kewangan yang juga Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng untuk menggambarkan beliau hitam sehitamnya dari segi karakter. Baru-baru ini media kecoh apabila Guan Eng dihalang daripada memasuki Sabah oleh SPRM. Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki menafikannya. Namun Guan Eng bertegas mempertahankan kenyataannya. Pagi tadi saya telah mendedahkan Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebagai pembohong kerana menafikan SPRM telah cuba menyekat saya masuk ke Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal telah mengesahkan pengarah Jabatan Imigresen Sabah memaklumkan kepada beliau bahawa sekatan ke atas saya adalah bawah SPRM, ujarnya dalam kenyataan di Facebook. Kata Guan Eng, tindakan ini menceroboh hak dan kuasa imigresen yang menetapkan dengan jelas bahawa hanya Ketua Menteri Sabah sahaja yang boleh tentukan siapa boleh masuk Sabah. Saya minta Azam jangan bohong dan bercakap benar tentang perkara ini serta menjelaskan mengapa agensi Putrajaya berani menceroboh hak dan kuasa Ketua Menteri Sabah. Azam Baki tidak berani jawab. Sebaliknya, saya baru dimaklumkan ada laporan akhbar bahawa SPRM hendak dakwa saya di bawah kanun keseksaan pada hari Isnin ini, katanya. Menurut Shafie, pihak Kerajaan Persekutuan hanya boleh menentukan peraturan untuk mana-mana individu yang tidak menjelaskan cukai. Jika ada kes SPRM, individu terbabit tidak boleh keluar negara tetapi masih boleh bergerak di antara negeri. Kerajaan negeri akan mengenakan sekatan masuk terhadap mana-mana pihak yang didapati boleh memecah belah dan mewujudkan pertelingkahan, tegas Shafie. Ingat tak apa respon SPRM ketika Menteri Kewangan Kerajaan Perikatan Nasional Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 24 Ogos lalu mendedahkan kononnya Kerajaan Pakatan Harapan meluluskan 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit secara rundingan terus. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini semasa pentadbiran sebelum ni dahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion ringgit telah diluluskan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan. Begitu laju SPRM pada keesokan harinya menyatakan bahawa SPRM menggesa semua pihak untuk memberikan ruang kepada Suruhanjaya ini untuk meneliti perkara berkenaan, lapor Berita Harian. Kini setelah didapati bahawa Perikatan Nasional berdusta kerana meletakkan projek Barisan Nasional sebanyak 6.258 bilion ringgit sebagai projek rundingan terus zaman Pakatan Harapan, SPRM cakap lain pula. Azam Baki berkata projek rundingan terus itu dibenarkan di bawah arahan perbendaharaan dan setakat ini pihaknya belum boleh mengklasifikasikan tindakan berkenaan iaitu rundingan terus sebagai rasuah atau salah guna kuasa. Kalau kami menyiasat, perlu ditentukan dulu sama ada mempunyai atau tidak unsur rasuah atau salah guna kuasa atau sebaliknya, barulah kertas siasatan dibuka. Katanya seperti dipetik Berita Harian. Pendedahan yang bertujuan untuk membunuh karakter Guan Eng melalui 101 projek rundingan terus itu kantoi kerana Menteri-Menteri Perikatan Nasional juga terbabit. Malah kerja membina stesen pemindahan sisa pepejal dikepung bernilai RM170,294,400 yang diberi oleh Zuraida Kamarudin secara rundingan terus kepada Bumi Segar Indah Sdn Berhad telah disubkontrak kepada Widat Group Berhad dengan nilai RM120 juta, lapor The Star Online 26 September 2019. Apa jadi dengan baki RM50 juta setelah kontrak itu berpindah daripada Bumi Segar Indah kepada Widat Group? SPRM perlu siasat. Hanya amalan baik yang kita bawa apabila meninggalkan dunia ini. Oleh itu bertaubatlah sebelum terlambat.